siap. Siap dah. Tutup sampai kaki. Siap. Keliling siap. Okey, selamat menjahit. Belajar, jangan give up. Cuba dan cuba sampai jadi. Jangan lupa tengok YouTube saya ni sampai habis video yang saya upload ni. Jangan skip tau. Belajar tau. Okay, good luck. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Welcome to my channel. Ramai yang belum mengenali diri saya. Sedikit tentang diri saya. Saya berasal dari Arau, Perlis. Saya sudah menceburi bidang jahitan hampir 17 tahun. Dan mari saya tunjuk CJ tunjuk sebahagian kecil lah CJ kemahiran jahitan yang telah dianugerahkan kepada saya. Kalau nak tunjuk yang terlalu banyak pula, saya nak kena bercakap petang ni, sebab hari ni saya cadang nak buat video tentang cara penggunaan mesin portable. Kita mulakan balik dari A to Z. Maksud dia step by step kita mulakan balik bagi siapa sahaja yang di luar sana, sama ada lelaki ataupun wanita yang berminat mempelajari bidang jahitan ini. Lagipun di Malaysia, kebanyakan kita sekarang berada di rumah dan kebanyakannya memilih untuk berada di rumah dan tak tahu nak buat apa untuk mengisi masa lapang. Jadi salah satu yang anda boleh buat adalah dengan menjahit. Sebahagian je lah yang saya akan tunjuk, CJ yang saya ada. Sebahagian kecil sahaja. Ya. Okey. Ni CJ pembuat pakaian wanita tahap 1 yang dianugerahkan oleh Sekolah Jahitan dan Reka Fashion Dian Training Center Kuala Lumpur. Okey, tahap 1 pakaian wanita. Untuk pembuat pakaian lelaki tahap 1, saya dapat daripada Pusat Giat Maro, Padang Besar. Okey, ni tahap 1 jugalah. Tadi pembuat pakaian wanita. CJ ni pembuat pakaian lelaki. Okey, untuk seterusnya saya juga dianugerahkan CJ tahap 2, pembuat pakaian wanita di Dian Training Center Kuala Lumpur. Seterusnya saya sambung lagi belajar dan dianugerahkan CJ pembuat pakaian wanita tahap 3. Maksud dia CJ kemahiran Malaysia ni dia kena ambil step by step. Mula-mula kena tahap 1, lulus tahap 1, dianugerahkan CJ tahap 1, baru masuk ke tahap 2, lulus semua ujian tahap 2, baru kita boleh ambil CJ kemahiran Malaysia tahap 3. Jadi saya teruskan belajar untuk mendapatkan CJ kemahiran sebagai pegawai latihan vocational. Ni pun tahap 3. Untuk ambil CJ ni kena ada tahap 1, 2 dan 3, sama ada pembuat pakaian wanita atau pembuat pakaian lelaki. Untuk CJ kemahiran Malaysia, saya fokus kepada pembuat pakaian wanita. Saya cuma ambil
CJ Kemahiran Malaysia untuk pembuat pakaian lelaki untuk tahap 1 je. Jadi saya sambung VTO bawah CJ Kemahiran Malaysia pembuat pakaian wanita. Jadi saya dianugerahkan sijil ni pada tahun 2010. 2010 saya tak ingat. Ada tulis tarikh tak kat sini? Tak ada Okey. Apalah. Dah lama, tak ingat. Okey, seterusnya saya ambil CJ khusus induksi Pertauliahan Persijilan Kemahiran Malaysia PP, PPD, PBB. Saya pun tak tahu sebab apa saya ambil. Saya ambil je. Tapi tak bermakna kan semua-semua CJ ni tak bermakna pun kalau saya cuma simpan dalam buku CJ tanpa saya memberi manfaat dalam bidang jahitan ni kepada anda di luar sana. Jadi jika mahu pandai menjahit tanpa kos, saya akan cuba membantu step by step. Hari ini saya bercadang akan masuk step yang pertama, penggunaan mesin jahit portable. Siapa yang ada mesin jahit portable yang lama dah tak pernah guna sebab tak ada pengetahuan dalam mengendalikan mesin jahit, boleh buka semula dan ikut langkah demi langkah apa yang saya nak ajar. Saya taklah pandai sangat sebab kalau doktor dalam bidang kalau doktor dalam bidang perubatan di hospital pun bukan semua jantung dia pandai, buah pinggang dia pandai, telinga dia pandai, hidung dia pandai. Tak. Sama juga dengan saya, walaupun saya belajar step by step sampai tahap 3 lah, ada lagi tahap 4, tahap 5, tapi cukuplah dekat tahap 3. Jadi saya akan kongsikan ilmu jahitan, apa saja yang saya rasa perlu anda tahu, dan kita mulakan daripada yang mudah-mudah sampai ke yang tahap yang saya tak tahu nak cakap, kena rahsia lah yang tu. Kita nantikan dan doakan supaya kesihatan saya baik dan saya banyak idea untuk membuat konten tentang pelajaran jahitan ni, supaya anda semua boleh belajar di YouTube channel saya. Cuma saya tidak boleh memberi CJ atau mengeluarkan CJ Kemahiran Malaysia kepada anda. Saya cuma boleh membantu bagi pendidikan tentang jahitan, apa sahaja yang saya rasa saya tahu. Selebihnya serahlah kepada Allah. Okey, kita mula nah. Okey, baik anak-anak murid Alam Maya, Cikgu An, panggilan pun tak kisahlah. Okey, ni mesin portable yang saya ada, yang saya guna untuk mengajar pelajar jahitan saya yang zero dalam menjahit. Guna dulu mesin portable sebelum memiliki mesin industri. Okey, ni kabel untuk mesin saya. Kalau ada yang sama mesin dengan saya, boleh ikut step by step. Samalah kita punya mesin kan,
Tapi ada yang brand yang berlainan tapi sama je sebenarnya. Orang kata brand lain tapi kata apa, cara nak masuk benang sama tak apa, benang kat sini, benang kat sini, lepas tu lalukan benang ni kat sini kan. Mesti ikut ni. Habuk saya pun dah lama tak guna mesin ni. Yalah, kita pun Malaysia dah lama PKP. Saya pun tak buat kelas, jadi saya ajar je lah ikut YouTube channel ni. Okay, masuk sini. Ni nampak sini sampai bawah ni. Masuk. Kita ada kan benda tu, nampak tu, benda tu ni. Lalukan kat sini, turun, selit kat sini. Okey, untuk mesin ni dia pakai sekarang ni saya pakai jarum saiz 13. Jadi jarum dia kita pasang yang ada longkang yang ada longkang menghadap di depan. Dia ikut kepada bobin yang ada bawah ni. Cara nak buka untuk mesin ni, tarik sikit. Okey, dia ada macam laci kat bawah ni. Buka ni, ni bobin dia. Sebab bobin dia menghadap di depan, maksud dia jarum mesin pun akan pasang yang longkang dia berlongkang ni menghadap di hadapan kita duduk lah. Yang ada takuk kat belakang tu duduk menghadap belakang lah. Jadi benang kita masuk dari depan ke belakang. Macam lama-lama nanti kalau belajar menjahit pelan-pelan, tangan kanan dengan tangan kiri mesti kena memainkan peranan. Dia kena balance, dia kena pandai guna lah kanan dengan kiri. Okay, untuk ambil bobin ni, kita tarik telinga bobin ni. Ni tarik telinga dia buat keluar. Dia macam ni. Ni dia punya apa, gelendung bawah dia ni yang duduk dalam rumah dia. Jadi gelendung ni pun nak habis dah. Saya tunjuk cara kita nak gulung gelendung ni, gulung benang kat sini. Sebelum tu kita kena pasang dulu wire kabel ke elektrik. Kalau tidak, macam mana mesin ni nak berfungsi, elektrik tak pasang. Okey, untuk mesin ni ni kat sini on off dia. Ni tutup buka mesin dah. Kena lock selalulah mesin sebab kita nak guna kan. Lepas tu kita pasang lah. Ni kita pasang. Lepas tu ni kita pasang kat plug. Untuk membuat kerja-kerja menjahit ni, kita sentiasa kena hati-hati. Sebab benda yang kita guna semuanya bahaya lah. Elektrik, pisau, gunting, potong benang. Okey, ini yang pemijak ni ni kita pemijak. Bila kita pijak depan, dia akan menjalankan motor mesin tu ke depan, bawa kain kan, jahit. Tapi kalau kita angkat tak pijak, dia akan berhenti automatically. Dia tak sama dengan mesin industri. Tapi tak perlu
fikir lagi tentang mesin industri. Yang masih tak kenal lagi tentang jahitan, masih tak tahu apa-apa, guna dulu mesin portable supaya orang kata apa, mengurangkan risiko cedera. Dan ini roda imbang kalau kita pusing untuk jatuhkan jarum dan naikkan jarum. Tapi kita kalau nak putar dia punya roda imbang, kena arah kita duduk arah sana saja, arah sana, lawan jam saja, tak boleh ikut jam pusingan dia. Kalau ikut pusingan jam, lama-lama mesin ni akan rosak. Jadi ikut je lawan jam pusingan dia. Turunkan jarum, angkat jarum, ikut yang ni. Okey, pasang dulu dia punya plug. Yang kaki ni kita letak kat bawah tempat kita pijak, letak tempat yang paling selesa lah. Mesin ni saya gerakkan balik ke arah saya lah. Okey, tadi kan saya mainkan roda imbang ni ikut lawan jam, jadi saya kena buang lah benang ni, takut dia sangkut sebelah bawah tu. Okey, kemudian kita on. Kita test tengok ada elektrik ke tak. Oh, ya ada elektrik. Tapi mesin ni lampu dah tak ada. Wah, saya ada lampu meja ni. Dia punya lampu meja. Okey. Okey. Lepas tu cara kita nak bubuh benang kat gelendung ni. Gelendung ni letak kat sini. Letak benang tadi ni, tarik balik. Ni benang panjang-panjang ni membazir tu, gulunglah balik. Okay, sikit saja benang. Kemudian kita letaklah kat sini. Lepas tu selit ni kat ni. Ni selit sini. Lepas tu bawa mai kat gelendung ni. Saya kan ni masukkan kat lubang dia ni. Okey. Nampak? Letak balik kat sini. Yang kita masuk kat lubang dia tu, pegang tau benang ni, jangan lepas. Lepas tu tolak gelendung ni, tolak ke sisi stand yang ada ni. Lepas tu tekan dah tempat pijak yang saya tunjuk tadi, tekan dah. Dia akan gulung dengan automatik. Lepas tu benang saya pegang tu saya tak lepas lagi. Saya ambil potong benang ni, saya potong. Saya potong rapat lah. Okey, siap. Okey, potong. Kita balut benang yang berapa banyak yang kita kendaki lah. Okey, cukup kot. Ini sekali saya akan ajak macam mana nak melatih tangan ni untuk biasa dengan mesin anda yang anda tak biasa. Okey, kemudian dah kita rasa dah cukup. Kita balut benang di gelendung ni, kita tolak balik ke sini. Lepas tolak balik tu, ambil pemotong benang ni, kita potong benang ni. Ni boleh angkat lah. Okey, untuk benang atas kita kena letak balik macam tadi. Letak benang ni,
Lepas tu masuk kat sini, ikut alur dia tadi ni. Okey, masuk sini. Lepas tu masukkan benang dari depan ke belakang. Okey, tariklah sejengkal macam tu. Lepas tu robin ni kita masukkan gelendung. Nampak? Benang tu mesti duduk belah bawah tau, bukan alih benang ni duduk belah atas. Dia ada di belah bawah ni, benang belah bawah. Masukkan ke gelendung. Ikut je, ikut pada tu. Masuk situ, tarik sini. Okey. Lepas tu masukkan ke bawah. Bila nak masuk ke sini ni, pastikan dia masuk betul-betul lah. Kalau dia tak bunyi ketik, kita tarik tengok dia. Masuk dah. Okay, dia tak keluar dah. Jadi sebelum kita tutup penutup dia ni, kita putar roda imbang ni lawan jam, bagi turun jarum. Okey, yang benang atas tadi ni kita pegang lah ujung dia. Pegang macam ni. Jangan lepas. Roda imbang ni putar arah yang sama lah sampai kita boleh tarik benang bawah tu naik ke atas. Jadi benang yang kita kena ada sebelum kita menjahit adalah 2. Okey, lepas tu barulah dah dapat 2 benang ni, tutup. Ini pun tutup balik. Lepas tu letak balik. Jadi 2 benang kita letak di bahagian belakang. Jangan biar duduk kat sisi atau di depan. Dia kena tarik ke belakang. Kemudian kita test lah. Ni kain buruk saya buat lap mesin, kita boleh test saja. Janji kain. Okey. Letakkan kain ni, jatuhkan tapak. Buat tapak duduk atas kan, kita kena jatuhkan. Tapi bukan jatuh kosong macam tu, kena ada kain lah tengah-tengah tu. Okey, jatuhkan tapak. Lepas tu roda imbang tadi kita putar ikut lawan jam, turunkan jarum. Tapak pun kita dah jatuhkan. Kita cek mata jahitan kat sini. Ni mata jahitan dia sekarang dia tunjuk ber-10. Tapi kalau kita nak jahit yang biasa tu nombor 8 atau nombor 9, kita putar nombor ni, nombor 9. Kita putar nombor 8. Okay. Sebab kalau nombor 10 tu mata jahitan dia jarak besar sangat, tak mau. Itu jahit sikit je, tekan roda imbang tu jahit. Okey. Sebab apa kita kena jahit dalam 1 cm jarak dia. Dari mula kita tekan pedal jahitan tadi. Bila jarum tu jatuh kat atas fabrik, kita kena reverse. Tekan reverse ni. Sambil tekan bawah. Jadi dia akan reverse balik. Tadi kita jahit sekali je ke depan, jadi ada satu mata jahitan. Bila kita tekan reverse ke belakang, dia akan double jahitan tadi. Jadi lebih kukuh lah jahitan tu. Jadi bila kita menjahit dengan step yang betul, baju yang kita jahit tu atau apa saja benda yang kita jahit akan lebih tahan lama. Okay. Dia tak cepat beretah. Okay, lepas tu jahit lah. Jahit. Okey, mata jahitan pun elok, tak masalah. Okey, ni tadi kita mula jahitan pun kita dah reverse, dah matikan, dah double kat ni, dah kuat. Bila kita dah akhiri menjahit pun sama. Kita kena jatuhkan jarum, tekan balik, timbul reverse ni sambil sertok. Tekan bawah. Bila kita lepas dia akan
bawa kain tu ke depan balik. Bila kita tekan serentak dengan kita tekan pedal bawah kaki tu, dia akan bawa kain ni double ke belakang balik. Okey, sekarang kita dah siap. Kita kena angkat jarum tadi, pulas roda imbang tu, naikkan jarum balik. Lepas tu angkat tapak, tarik keluar. Tarik dah panjang sikit. Biarlah bagi ada sejengkal gitu. Sejengkal punya keluar. Tapi kita potong rapat. Ni yang tadi yang kita mula menjahit tadi kan, tu dia nampak tebal sikit tu sebab kita doublekan. Yang kita jahit biasa normal, tindih dia buat macam tadi juga kan. Okey, kita buat macam tadi juga, tinggalkan sikit untuk dialih. Okey, kali ni terror sikit dah, guna jemiti dah. Terror sikit dah. Pegangkan tu elok-elok, tu mulakan jahitan. Okey, matikan jarum kat mana yang kita nak berhenti. Angkat tapak, tokkan tapak, baru jahit balik. Okey, tokkan jarum kat tapak, pusingkan, tok je tapak balik. Sambil balik dia. Tok jarum, angkat tapak, pusingkan, tokkan balik tapak. Kalau tak berani, pulas sampai nak berhenti, tokkan jarum, angkat tapak, pusing fabrik, tok tapak balik. Sudah. Okey, matikan. Matikan. Nampak beza kan, matikan dengan ni. Okey, luluslah siapa yang boleh jahit petok macam ni. Okey, luluslah kan. Lepas tu kita macam tadi juga kita alih ke luar. Alih macam buat song bantai tu. Ni hujung ni tolak keluar. Ni kemahiran tau, skill ni, skill mengalih. Try lah. Jangan tengok saja, kena buat. Bila jadi pandai menjahit. Ni sama kat sudut ni kita lipat elok. Lipat bagi jadi macam tu lah. Lepas tu tolak pula. Okay, satu di sudut. Lipat elok. Pegang. Tolak pula. Okay. Ni kita kena jahit keliling pula. Ni sebab dia duduk kembung-kembung itu, kita bubuh jugalah, jangan peniti kan. Kembung sangat lagi mengganggu mata kita kot nak menjahit, jadi kita bubuh jangan peniti. Okay. Kita siap tak jangan peniti, macam tadi cukup lah. Kita buat satu jahitan segi empat tepat. Okey. Tak jarum, tak tapak. Jahit dah. Okey. Tak jarum, angkat tapak, pusing fabrik, tak balik tapak. Okey. Oh. Tebal sikit tu, dia sangkut. Okey, angkat dia. Okey. Okey, angkat tapak, pusing fabrik, tak tapak, sangkut. Sebab mesin portable ni tak boleh jahit benda yang tebal-tebal. Kalau industri tak ada masalah. Okey, buang. Tapi sebelum anda pandai menjahit mesin industri, kena tahu
portable dululah sebab dia slow je. Okey, tak jarum kat tapak, pusing fabric, tak tapak. Okey, baik, kembali. Buang ganggu. Benda-benda yang mengganggu kita ni kita buang. Tak pusing. Sakit. Okey. Sangkut ni. Lepas. Lepas tu nak habis duduk sangkut pula. Macam saya cakap, kesilapan kecil-kecil tu abaikan je lah. Teruskan je. Okey, bawa benang ke belakang. Okey, siap. Segi 4 tepat yang luar. Sekarang ni kita buat bulatan. Yang ni tebal ni. Macam tu lah. Ni mulakan jahitan mati. Lepas tu corner sini, corner ni. Tak tahu kenapa jadi macam tu. Ini dah terlebih. Macam tu. Kalau dapat macam ni pun tak apalah, sikit-sikit kesilapan tu tak ada masalah. Sebab kita manusia biasa, tak ada yang sempurna. Jadi kita cuma elokkan diri kita jadi cedera dan juga buatkan banyak kesilapan. Setakat kesilapan kecil-kecil tu kita boleh pejam mata. Okey. Dah. Buatlah macam saya sekali buat pun dah okey dah. Sebab kita dah menjahit lama. Adalah juga walaupun dah lama menjahit pun ada juga silap nampak. Terlebih, yang ni terkurang. Kenapa dia jadi melangkah gitu pun saya tak tahu. Tapi tak apalah. Abaikanlah kesilapan kecil tu. Nanti kita masuk. Dah terror dah. Kena bagi terror dulu buat yang ni. Baru kita boleh buat yang seterusnya. Okey, sambung bagi sampai habis nah. Kita jarum, angkat tapak, pusing. Letak tapak, baru boleh menjahit. Dekat nak sampai tu, kita cuma gerokkan jarum imbang ni ke depan sampai ke tempat yang kita nak dia berhenti. Biarkan jarum terbenam di fabric, angkat tapak, pusing. Tak tapak, jalan. Okey, lepas tu tak jarum, angkat tapak, pusing. Tak tapak, baru menjahit. Okey, nak sampai dah tempat yang kita nak berhenti. Okey, stop. Jadi, tekan butang reverse serentak dengan tekan pedal. Okey, siap. Tarik dalam satu jengkai je. Okey, siap dah. Kita punya tugasan pertama untuk memahirkan tangan kita menggunakan mesin. Kena pelan-pelan. Okey, kita mula dari sini. Okey, dari sudut ni, dari sudut yang bulatan besar ke kecil. Lagi besar, lagi senang. Masuk lagi kecil lagi. Lagi susah. Okey, letakkan jarum. Letakkan tapak, mulakan jahitan. Okey, reverse dulu. Kemudian kita pelan-pelan pusingkan. Pelan-pelan. Tengok kemahiran untuk bahagian leher. Nanti banyak leher yang orang pakai leher bulat. Jadi kemahiran menjahit bulatan ni sangat-sangat kena cekap. Lagi tak cekap, potong lagi kain putih tu, buat lagi, lukis lagi sampai cekap. Jangan pernah jemu untuk belajar. Sebab saya pun belajar dari tak tahu apa-apa sampailah 17 tahun. Walaupun 17 tahun dah dalam bidang jahitan, ada hari-hari saya
Tapi kemahiran jahitan tu dah tertanam elok lah dalam jiwa saya tu. Bila-bila saya nak menjahit, saya dia buka mesin jahit dan jahit. Kalau lupa sikit-sikit tu, kadang-kadang sejuk YouTube cara jahitan yang orang lain buat kan. Tapi bila kita ada kemahiran terpandang sekali dah, kita dah ingat dah keseluruhan macam mana buat. Okay. Saya sekali buat lingkaran, boleh lah. Tapi tak perfect. Ada je juga kesilapan-kesilapan kecil. Anda cubalah benda ni dulu. Yang tadi pun kena bagi mahir. Yang ni pun lagi-lagi kena bagi mahir. Lagi tak mahir yang lurus, yang bulat ni lagi lah kan. Tapi boleh buat pelan-pelan, jangan penuh putus asa. Okay, bila dah mahir, bentuk ni pun dah mahir, bentuk ni pun dah mahir, kita bolehlah mula menjahit. Saya nak cadang, nak ajar ni, buat pelapik meja ni. Sebab meja ni tak ada pelapik, nampak tak elok. Nanti kita nak buat pelapik meja, sebab saya ada kain lapik meja, cuma dah tak pakai. Okay, ni lapik meja, kain lapik meja ni dah tak pakai sebab tak ada lah meja ni. Jadi meja ni saya kecil, yang ni besar. Jadi kita ambil je lah kain ni, kita potong total buat untuk lapik meja ni. Masa lagi kita jahit lah. Lalu ni rehat sekejap. Nanti kita jahit je keliling ni. Saya tak buka dah benang lah. Sebab lagi kita nak jahit pada dalam lah, luar ada. Tak jahit. Okay, tekankan basi jahitan dia, tekankan. Saya buat mata jahitan nombor 9 dia. Tekankan 1 inci. Bila jahitan, matikan. Jahit keliling. Jahitan dia jahitan lurus saja, tidak nak kono-kono, tak ada nak bulat-bulat. Lurus saja. Senang sangat kalau dah pandai guna mesin. Nak buat apa pun tak ada masalah. Jahit je. Cuma jahit dulu sampai kat sudut kita berhenti, kita nak kono, kita kono je. Sampai dah sudut yang
kat sini ni. Sudut ni kita berhenti, kita nak corner. Jadi sudut ni saya pun mati sikit lah, bagi dia kuat sikit. Mesti nak tapak saya corner. Saya bawa kain ni. Jangan tarik cekang tau, kita nak corner. Ni ada sikit juga lah, sikit. Sikit kat sini. Lepas tu straight. Kalau dah banyak ni, jangan bagi dia berjuntai tau. Kalau boleh biar dia duduk atas meja. Jangan bagi dia berjuntai. Nanti dia tarik, jadi tak biasa nak jahit. Jadi kita ni matikan sikit kan. Tak. Okey, kita nak corner lagi. Tok jarum kat tapak tu pusing. Okey, kalau apa benda besar nampak je besar, tapi dia simple je, straight je. Tok tapak. Okey. Je. Sebab apa? Dia lurus saja. Magic saja siap. Tapi kena jahit yang baru siap. Kalau simpan letak tapi memang tak siap lah kain tu. Minum je lah, belum tak siap. Kata kat diri sendiri kadang-kadang tu, beli kain macam banyak, bila nak jahit tak tahu. Okey, ni corner. Okey, jangan lupa letak tapak dulu sebelum jahit lagi. Nak siap. Lurus saja. Jangan pernah berfikir satu je. Masih ada sudut yang terakhir. Sikit lagi. Sampai kat sudut tu kita boleh
Dan dah siap. Bawa atas. Siap dah yang ni. Ni yang di sisi ni yang lebih-lebih ni kita potong lah ni lebih. Ni lebih banyak tu. Lebih sampai sini. Kita buang dulu yang saya gunting sekejap. Okey, yang ni yang lebih lah. Ni yang ni lebih. Sebab saya cakap dah yang meja lepas dia besar. Jadi kita buang dulu lah. Ini yang ni kita buang. Lepas tu jahit side sini sampai hujung ni yang siap. Kita buang. Astagfirullah. Okey, kita jahit je lah. Kalau rasa tak confident macam besok lah. Kalau rasa tak confident, letaklah jarum peniti. Lepas tu jahit lah ikut. Jarum peniti ni. Okey. Sebalik je lagi. Lepas tu siap lah. Okey tak. Okey, siaplah sambung meja kita. Jadi kita boleh test lah sambung meja kita boleh ngam ke tak dengan apa yang kita buat ni. Okey dah. Okey, mari kita sambung tengok kat meja ni. Boleh tak? Muat tak? Ini dia siap elok dah. Okey. Kira walaupun labur dia tak sampai ke lantai, tapi dia tetap cantik. Okey. Mari kita tengok. Okey. Elok kan? Dia dah elok je. Dia dah cover sampai bawah tu. Adalah lopong sikit dan 1 inci tak cukup sampai ke lantai tu, tapi elok lah kan. Okay, kita keliling. Nampak? Ni penyambung gelas tadi ni yang 1 baris. Okay, selesailah pelajaran kita hari ini. Selamat mencuba ya anak-anak murid. Alam Maya, tengok yang bawah ni kita dah untung dah sebab kita ambil yang lama kan, dia dah jahit dah bawah ni. Cuma pakai balik je, kita cuma jahit
keliling. Kita cuma jahit keliling meja tu kan, dengan jahit mati ujung tu. Tu je. Lepas tu selesai. Lepas tu yang sebelah dalam tu, kalau ada mesin jahit tepi, elok lah jahit tepi ni. Ni kan jahit tepi balik ni. Ni tak jahit tepi lagi. Okey, selamat mencuba. Senang sangat. Seronok belajar menjahit. Jangan pernah putus asa. Cuba dan terus mencuba sampailah berjaya. Jangan lupa subscribe channel saya, Jom Menjahit Bersama Kak An. Semoga video yang saya hasilkan adalah video yang memberi manfaat kepada semua yang ingin mencari ilmu jahitan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera.